Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghi aslini sya'ni kullah wa la turfata ain takilni ila nafsi. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah. Terima kasih saudari moderator yang dihormati, lagi dikasihi Dr. Hafizah binti Zulkifli serta sahabat-sahabat seperjuangan. Baiklah, kami daripada kumpulan 5 iaitu yang diwakili oleh saya sendiri Nur Azlinda binti Abdul Aziz P115503 dan sahabat saya Ratiza binti Salah P113336 akan membentangkan tajuk yang diamanahkan kepada kami iaitu peradaban dan kegemilangan tamadun Islam di Andalus. Baiklah, ini adalah antara skop perbincangan yang kita akan kupaskan pada hari ini, iaitu yang pertama, Andalusia sebelum kedatangan Islam. Kedua, penaklukan Islam di Andalusia. Yang ketiga, faktor kegemilangan Islam di Andalusia. Keempat, sumbangan peradaban Islam di Andalusia terhadap pembentukan peradaban Eropah. Yang kelima, keruntuhan Islam di Andalusia. Dan yang keenam, kesimpulan. Okey, sebelum itu kita lihat dulu peta Andalusia ini. Dikatakan Andalusia ini wilayahnya meliputi Spanyol dan Portugal. Baiklah, kita lihat dahulu Andalusia sebelum kedatangan Islam. Dinamakan sebagai Al-Andalus, iaitu nama ini digunakan untuk wilayah di semenanjung Iberia. Pemerintahannya pada tahun 711 hingga 1492 Masihi. Dikenali juga sebagai Land of Vandals, iaitu bermaksud tanah kekuasaan bangsa Vandal, dan dikenali juga sebagai Land of the Atlantis, iaitu bermaksud tanah kekuasaan bangsa Atlantis. Ada yang pendapat yang lain mengatakan berasal dari bahasa Jerman yang Landlaus, ataupun dikenali sebagai land, bermaksud land allotment ataupun tanah pemberian. Andalusia ni terdiri pada maksudnya wilayah Andalusia ni maksudnya terdiri daripada pelbagai bangsa yang terdiri pada bangsa iaitu bangsa Iberia, Latin, Romawi dan Yunani dari Eropah, bangsa Yahudi dari Asia dan Afrika. Tetapi yang paling dominan khususnya ketika ditakluk oleh Islam adalah bangsa Vandal dan Gotik yang merupakan salah satu ras bangsa Jerman, Germanic Roman. Andalus ini juga berkaitan dengan penyebutan bangsa Arab terhadap bangsa Vandal, dieja Vandalisi menurut pendapat J.S. Collen. Perkataan Andalus ni dimaklumkan terdapat pada ukiran mata wang yang diterbitkan pada tahun 98 Hijrah bersamaan dengan 716 Masihi, iaitu salah satu sisinya tertulis Hispania, maksudnya bahasa Latin dari Spanyol yang merujuk pada daerah semenanjung Iberia, baik yang dikuasai oleh yang dikuasai oleh kerajaan Kristian maupun oleh pemerintahan Khalifah Islam. Keadaan Andalusia ni ataupun sekarang lebih dikenal sebagai Spanyol ni sebelum datangnya Islam adalah dikuasai oleh bangsa Visigot. Pada masa sebelum penaklukan oleh pasukan dinasti Umayyah, terjadi perang saudara di kerajaan Visigot antara Raja Roderick dengan para penentangnya yang melemahkan kerajaan ini dan memudahkan penaklukan oleh pasukan yang dipimpin Torid bin Ziyad. Kita lihat juga sebelum Islam datang ke Andalusia, kita lihat politik di Andalusia ni dikatakan telah berlakunya pergaduhan di antara Witiza, Raja Visigot dan Roderick. Roderick ni adalah seorang raja yang tamak dan sukakan hiburan. Pada suatu ketika, pergaduhan pernah berlaku di antara Roderick dan Julian, juga seorang pemerintah di
wilayah yang lain. Ini kerana Roderick ni telah mencabul anak gubernur Ceuta iaitu Florinda. Ternyata kerajaan Andalusia sebelum kedatangan Islam telah pun porak-poranda. Kekejaman dan kezaliman yang dilakukan oleh pembesar-pembesar Andalusia amat tidak digemari oleh rakyat mereka lah ketika itu. Selain itu, dari segi ekonomi juga, sebelum kedatangan Islam di Andalusia dikuasai oleh golongan-golongan bangsawan mereka dan membentuk sistem latifundia, iaitu tuan tanah, yang menyebabkan penindasan terhadap golongan bawahan. Penindasan terhadap golongan bawahan menyebabkan ramai di antara mereka terpaksa menjadi hamba. Ini menyebabkan ramai hamba rakyat melarikan diri ke dalam hutan dan menimbulkan kekacauan kerana tidak berpuas hati dengan pihak pentadbiran mereka, mengakibatkan kelumpuhan ekonomi di Andalusia lah. Manakala dari sudut ilmu pengetahuan, pemerintahan Visigoth yang menindas golongan bawahan dan tidak strategik mengurangkan perkembangan ilmu lah sebelum datangnya pemerintahan Islam. Kemajuan teknologi tersebut tersekat dan tidak dapat membangun dengan baik akibat pemberontakan yang berlaku. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada penaklukan Islam di Andalusia. Okey, diringkaskan kepada 6 fasa. Okey, sebagaimana yang kita maklum, iaitu sejak pertama kali Islam berkembang di Sepanyol atau Andalusia ni hingga masa kejatuhannya, keruntuhan kerajaan ini, Islam memainkan peranan penting yang sangat besarlah dalam tamadun Islam. Okey, Islam di Andalusia telah berkuasa selama 7,5 abad. Sejarah panjang Islam Andalusia tersebut dibagikan kepada 6 fasa menurut Amin 2014. Okey, kita lihat pada fasa yang pertama, iaitu pemerintahannya ialah pada tahun 711 hingga 755 Masihi. Islam di Andalusia ini terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah daripada Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, Damsyik. Dalam tempoh ini, kestabilan politik negara Sepanyol masih belum sempurna. Okey, belum sempurna. Pelbagai gangguan masih berlaku, baik datang dan pergi dari luar dan dari dalam. Gangguan yang datang dari dalam adalah dalam bentuk perselisihan antara golongan elit. Okey, kemudian selain itu terdapat perbezaan pendapat antara khalifah di Damsyik dan Gubernur Afrika Utara yang berpusat di Kairawan, di mana setiap parti antara satu sama lain mendakwa bahawa mereka lah yang menguasai Sepanyol. Adapun gangguan yang datang dari luar, yakni dari Saki-Baki, musuh orang Islam di Sepanyol, Andalusia ni yang tinggal di kawasan pergunungan. Tempoh ni telah tamat setelah kedatangan Abdul Rahman Ad-Dahil ke Andalusia ke Sepanyol pada tahun 755 Masihi. Okey, kita lihat fasa yang kedua bermula pada 755 hingga 912 Masihi. Andalusia di bawah pemerintahan Abbasiyah di Baghdad. Okey, Amir yang pertama, komander atau gubernur ialah Abdul Rahman yang memasuki Sepanyol pada tahun 138 Hijrah bersamaan dengan 755 Masihi, yang diberi gelaran Ad-Dahil yang memasuki Sepanyol. Abdul Rahman Ad-Dahil ni adalah keturunan Bani Umayyah yang berjaya melarikan diri dari pengejaran Bani Abbasiyah apabila Bani Abbasiyah berjaya menakluki Bani Umayyah di Sepanyol. Dalam tempoh ini, umat Islam mula membuat kemajuan baik dalam bidang politik atau tamadun. Abdul Rahman Al-Dahil mengasaskan Masjid Cordoba dan sekolah di bandar-bandar utama di Andalusia. Okey, kita lihat seterusnya fasa yang ketiga, iaitu zaman pemerintahannya 912 hingga 1013 Masihi. Masa pemerintahan Abdul Rahman III ni yang bergelar An-Nasir. Okey, An-Nasir. Dalam tempoh umat Islam di Sepanyol mencapai kemuncak kemajuan dan kemenangan menyaingi negara Abbasiyah di Baghdad.
Abdul Rahman mengasaskan Universiti Cordoba. Perpustakaannya mempunyai ratusan buku. Pada masa tersebut, rakyat dapat menikmati kemakmuran dan yang tinggi lah, kemakmuran yang tinggi zaman yang fasa yang ketiga ni. Okay. Seterusnya kita lihat kepada fasa yang keempat, iaitu pada tahun 1013 hingga 1086 Masihi. Dalam tempoh ini Andalusia terbagi kepada beberapa wilayah kecil yang berpusat di bandar-bandar tertentu. Malah dalam tempoh ini sepanjang tahun Andalusia ni telah dibahagikan kepada lebih daripada 30 wilayah kecil di bawah pemerintahan raja atau Al-Mulukut Tawaib yang berpusat di bandar-bandar seperti Seville, Cordoba, Toledo dan sebagainya. Manakala pada fasa yang kelima, iaitu pada tahun 1086 hingga 1248 Masihi, tempoh ini walaupun masih terbahagi kepada beberapa wilayah kecil, tetapi terdapat satu kuasa yang dominan, iaitu kuasa dinasti Morabitun dan dinasti Muwahhidun. Dalam tempoh perkembangan yang sepanjang tempoh fasa kelima ni, dalam tempoh ini Andalusia ni dipimpin oleh pemerintah yang lemah lah. Yang lemah mengakibatkan beberapa kawasan agama Islam boleh dikuasai oleh penganut Kristian. Dan yang terakhir, fasa yang ke-6, pada tahun 1248 hingga 1492 Masihi. Tempoh ini Islam hanya memerintah di Granada di bawah dinasti Ahmar. Dinasti Ahmar ketika ini kembali maju seperti zaman Abdul Rahman An-Nasir. Namun dari segi politik, dinasti ini hanya memerintah di kawasan yang kecil, satu tempat saja. Satu kawasan. Jadi kuasa Islam yang menjadi pertahanan terakhir lah. Masa tu Granada tu sebagai kuasa Islam yang menjadi pertahanan terakhir di Spanyol lah atau di Andalusia, berakhir dengan perselisihan golongan istana dalam memperjuangkan kuasa. Baiklah, kita pergi ke slide yang seterusnya, iaitu kita akan bincangkan faktor kegemilangan Islam di Andalusia disenaraikan kepada beberapa faktor, iaitu ada 4 faktor. Yang pertama, kita lihat dulu dari segi faktor yang pertama, iaitu pembangunan insan sebelum pembangunan tamadun. Maknanya pembinaan generasi unggul berasaskan konsep tauhidiyah. Asas ini dibina sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan pemerkasaan identiti dan jati diri umat Islam terus disemai, dipupuk dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam selepasnya. Yang kedua, kerajaan yang bijaksana. Kerajaan yang hebat kerana memiliki pemerintahan sultan yang bijaksana dan hebat dalam mentadbir negara. Kebijaksanaan seseorang pemimpin terpancar apabila ia dapat membawa masyarakat yang dipimpinnya ke arah kecemerlangan dan kejayaan hakiki. Mengenai kejayaan pembangunan di Andalusia ni, Lempol telah mengatakan dengan kata-kata yang puitis, Cordoba memiliki semua keindahan dan perhiasan yang memanjakan mata serta menyilaukan pandangan. Deretan panjang sultan-sultannya membentuk mahkota keagungannya. Kalungnya adalah untaian mutiara yang dikumpulkan para penyairnya dari lautan bahasa. Gaunnya adalah pengetahuan yang gilang gemilang, dirajut kemas oleh para lelaki dan perempuan terpelajar, dan pakar semua cabang seni dan industri adalah baju kebanggaannya. Menurut kenyataan lagi, hasil kebijaksanaan dinyatakan juga hasil kebijaksanaan para pemimpinnya. Sewaktu kegemilangan kota Cordoba ni memiliki 600 buah masjid, 900 tempat mandi awam, 50 hospital dan beberapa pasar tempat perniagaan dan perdagangan. Seseorang boleh berjalan di waktu malam sejauh puluhan batu kerana lampu-lampu dinyalakan untuk menerangi jalan. Seterusnya, faktor yang ketiga, iaitu ketinggian budaya ilmu. Sejarah telah mencatatkan pelbagai usaha para pemimpin ketika itu untuk meningkatkan, memartabatkan budaya ilmu. Umat Islam di Andalusia merupakan contoh kepada masyarakat Eropah dalam segala hal. Umat Islam mencipta budaya tinggi, high culture, iaitu budaya ilmu adalah budaya yang diwarnai oleh kebijaksanaan dalam berfikir dan bertindak.
Pembangunan ilmu adalah langkah pertama yang dilakukan oleh Sultan di Andalus. Contohnya Sultan pertama Abdul Rahman bin Muawiyah Ad-Dakhil yang merasa cukup dengan gelaran Amir pemimpin Andalus, memerintahkan rakyatnya membina masjid pada tahun 786 Hijrah. Masjid itu dikenali dengan Masjid Cordoba. Setelah pembinaan masjid, Sultan seterusnya membina perpustakaan yang besar dengan hartanya sendiri. Sejarawan Barat Stanley Lang pun mengatakan bahawa Sultan Al-Hakam memiliki lebih 400 buah buku yang koleksi buku itu kesemuanya dibaca oleh beliau, sehingga beliau digelar sebagai kutu buku. Al-Hakam juga dikatakan Sultan pertama yang membina universiti di Andalusia. Bahkan beliau juga menjadi penaung yang membiayai kegiatan ramai sarjana dan saintis Andalusia. Yang keempat iaitu pemerintahan yang adil. Andalusia adalah contoh bagaimana toleransi beragama telah dilaksanakan oleh umat Islam jauh sebelum konsep itu yang kini kononnya diperjuangkan oleh Barat. Ramai sejarawan termasuk Gibbon mengakui bahawa pada zaman Andalusia diperintah oleh orang Islam, orang-orang Kristian dan Yahudi hidup dalam kedamaian dan keamanan. Baiklah, daripada 4 faktor utama iaitu faktor kegemilangan di Andalusia tadi dapat kita simpulkan, dan ini bertepatan dengan pendapat Al-Mawardi juga dalam bukunya Al-Ahkam Al-Sultaniyah, menggariskan 6 sendi utama dengan tambahan 2 lagi yang mesti wujud dalam sebuah pemerintahan Islam. Yang pertama, penghayatan agama yang mendalam. Yang kedua, penguasa yang berwibawa. Yang ketiga, keadilan yang menyeluruh. Yang keempat, keamanan. Di sini Al-Mawardi menyedari bahawa konflik yang berpanjangan akan menjadi penghalang kepada kemajuan yang berterusan. Yang kelima, kesuburan tanah yang dapat memberi manfaat. Yang keenam, harapan kelangsungan hidup. Baiklah, untuk slide yang seterusnya bagi perbincangan sumbangan peradaban Islam di Andalusia insya-Allah akan disambung oleh sahabat saya, saudari Rakizah. Seterusnya, kita akan lihat kepada sumbangan peradaban Islam Andalusia terhadap pembentukan peradaban Eropah. Andalus ataupun Andalusia menjadi simbol kekuatan dan keagungan Islam dan dianggap sebagai the touch of Europe. Abdul Aziz 2005. Antara sumbangan peradaban Islam Andalusia termasuklah dalam bidang matematik, bidang pemikiran, bidang ilmu geografi, bidang seni bina, bidang sains dan perubatan, bidang astronomi dan juga bidang bahasa dan sastra. Dalam bidang matematik, ramai penuntut Eropah yang datang mengajar di Andalus dan muncul sebagai pakar dalam bidang tersebut, termasuklah Adelaide dan Morley dari Britain. Adelaide telah menterjemah karya Al-Khawarizmi yang menulis tentang teori geometri dalam matematik dan saintifik menggunakan nombor-nombor Arab dalam terjemahannya. Sementara Gilbert of Aurillac juga salah seorang pakar yang mempelajari ilmu matematik dan astronomi yang pada ketika itu dilarang di Eropah dan memperkenalkan bentuk angka Arab Andalus yang dikenali dengan huruf Al-Gubar ke Eropah. Muhammad Nur Jusso 2012. Sementara dalam bidang astronomi, terdapat beberapa karya karangan Abu Ma'syar dan juga Khawarizmi yang telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Admiral Abbad dan John Obseville. Abu Ma'syar merupakan cendekiawan Islam yang telah membetulkan karya-karya Ptolemy dan menentukan ketepatan gerhana matahari. Sementara karya-karya Al-Battani telah diterjemahkan ke bahasa Latin oleh Alfonso X. Dan karya Ibnu Al-Zarqiyali juga telah diterjemahkan oleh ahli astronomi yang dipinjam daripada bahasa Arab, iaitu perkataan Al-Sumud, Al-Dewan, Al-Idade, Al-Manek, Al-Ta'ir, Azimut, Betelgeuse, Deneb, Nadir, Zenit dan juga Nadil. Sementara dalam bidang sains dan perubatan,
Karya Al-Razi yang melebihi 200 jilid dalam bidang kimia dan perubatan, yang dikenali juga sebagai tokoh fizik terbesar dan menguasai ilmu perubatan Islam, Parsi, India dan Yunani. Hasil karangannya yang terkenal iaitu Al-Hawi mencatatkan setiap penyakit dan cara perubatan berdasarkan ujian klinikal yang terdapat lebih 100 jilid di Muzium Eropah. Sumbangannya yang terkenal ialah melalui penyakit cacar dan juga campak. Antara pakar perubatan yang lain juga yang turut memberi sumbangan kepada peradaban Eropah ialah Abu Qasim Khalab bin Abbas Al-Zahrawi ataupun Abu Jasis. Beliau telah mengarang yang lengkap satu karya yang dianggap sebagai ensiklopedia perubatan yang lengkap iaitu Kitab Al-Tasfi. Kitab ini telah diterjemahkan ke beberapa bahasa Eropah. Sementara dalam bidang seni bina di Andalusia dan juga Granada terdapat banyak seni bina yang melambangkan peradaban Islam. Antara binaan termasyhur di Andalusia terletak di Granada yang dibina semasa pemerintahan kerajaan Nasriyah. Ianya lahir hasil asimilasi orang Islam dan bukan Islam pada abad ke-13 dan 14 Masihi. Contohnya, rekaan seperti Alcazar di Seville dan Gereja Toledo. Reka bentuk seni binaannya adalah dipengaruhi oleh seni bina Kristian. Sementara itu di Granada, banyak seni binanya adalah dipengaruhi oleh seni bina Islam seperti Istana Alhambra yang melambangkan sebagai salah satu mercu tanda Islam di Andalusia. Sementara dalam bidang pemikiran, ahli falsafah Islam iaitu Ibnu Tuifal dengan karyanya Hai Ibnu Yaqzan yang mengungkapkan bahawa manusia mengetahui Allah tanpa wahyu dan guru telah mempengaruhi pemikiran orang barat. Karya ini telah diterjemahkan dalam bahasa Latin oleh Roger Bacon. Begitu juga Ibn Rus yang telah mempengaruhi ahli falsafah Eropah sejak abad ke-12 lagi. Pada abad ke-16 Masihi, falsafah Ibn Rus telah diamalkan secara rasmi oleh golongan terpelajar di Itali. Sementara dalam ilmu geografi, cendekiawan yang terkenal iaitu Al-Idrisi dengan nama sebenar beliau ialah Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Idrisi Al-Sharif. Beliau dilahirkan di Ceuta dan mendapat pendidikan di Cordova. Beliau telah mengembara ke seluruh dunia Islam dan Eropah serta telah menghasilkan peta glob berkenaan dengan kawasan-kawasan dunia yang diketahui manusia. Glob yang berbentuk bulat tersebut telah menjadikan beliau terkenal di kalangan ahli-ahli geografi Islam. Dan dalam bidang bahasa dan sastra, Ibnu Hazm dengan bukunya Thaw al-Hamama mempunyai pengaruh yang besar terhadap penyair Andalusia dan Spanyol Selatan apabila kumpulan Muslim bercampur dengan kumpulan Masihi. Pada masa itu, bahasa Arab adalah bahasa umum dan bahasa golongan elit. Di banyak mahkamah diraja Kristian, penyair Kristian dan penyair Islam berkumpul. Satu contoh adalah apa yang berlaku di Mahkamah Sancho yang menghimpunkan 13 penyair Arab, 12 penyair Kristian dan juga seorang penyair Yahudi. Seterusnya, kita akan membincangkan topik berkaitan keruntuhan Islam di Andalusia. Bagaimanakah dan bilakah bermulanya keruntuhan Islam di Andalusia ini berlaku? Ia bermula apabila pemerintahan Andalusia dijuzukan kepada kerajaan kecil, rentetan daripada kelemahan pemimpin di kalangan Bani Umayyah yang menguasai Andalusia selepas daripada Khalifah Al-Muntasir Billah. Bermula dari ini, Andalusia yang diperintah oleh sebuah kerajaan berpecah menjadi banyak daerah kecil yang membentuk lebih daripada 20 kerajaan kecil. Pembentukan kerajaan-kerajaan kecil ini yang turut dikenali sebagai Muluk Al-Tawaif wujud disebabkan oleh antaranya semangat kepuakan iaitu ingin mengangkat puak sendiri. Mereka seolah-olah secara tidak langsung telah berpegang kepada semangat ukhuwah Islamiyah dan seakan menjerumus kepada perkauman sesama sendiri.
Kemudian antara faktor yang lainnya yang boleh dikenal pasti adalah antaranya usaha agresif Kristian untuk menakluk kembali wilayah yang ditadbir oleh kaum muslimin sehingga menyebabkan pertahanan mereka terus rapuh dan tidak mampu bertahan atas serangan fikri dan askari yang dilakukan oleh tentera musuh. Gerakan ini lebih dikenali sebagai Reconquista. Tidak dinafikan ia sebenarnya mempunyai kaitan dengan usaha pihak Kristian untuk menakluk wilayah yang telah jatuh ke tangan umat Islam di seluruh dunia, di mana ia seolah turut terkesan dengan pergerakan tentera salib yang menumpukan perhatian di wilayah umat Islam di Asia Barat. Musuh kemudian secara senyap menghantar arak secara percuma ke wilayah Spanyol. Muzik diperdengarkan untuk memujuk golongan muda agar lebih suka menyanyi dan menari daripada membaca Al-Quran. Menurut Bazli Abdul Rahman 2012. Faktor ketiadaan sokongan dari pemerintah Islam juga dikenal pasti sebagai penyumbang kepada keruntuhan Islam di Andalusia, di mana ketiadaan sokongan di wilayah luar Andalusia ini melainkan hanya sokongan yang sering diterima hanyalah daripada Afrika Utara sahaja. Kemudian tiada mekanisme dalam mencari pengganti yang layak ataupun succession plan untuk meneruskan pemerintahan, di mana kebanyakan mereka mewariskan kepimpinan kepada anak beranak dan keluarga sahaja. Dan yang terakhir, faktor yang dikenal pasti ialah tiada kesepakatan ataupun wahdatul fikri dan wahdatul amal dalam mentadbir wilayah yang dikuasai, sehingga wujud perbezaan pemerintahan antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Perbezaan fikrah yang wujud dalam kalangan mereka ini banyak membawa keruntuhan dan kurang usaha untuk bekerjasama dalam hal-hal yang disepakati. Secara kesimpulannya yang kita boleh dapati daripada tajuk ataupun topik pada hari ini ialah pemerintahan Islam di Andalusia ini mementingkan, kita kenal pasti mementingkan kemajuan intelektual dan keilmuan di samping perkembangan industri dan pertanian. Namun disebabkan beberapa masalah dalaman yang berlaku, pemerintahan Islam akhirnya tidak dapat bertahan dan terpaksa menyerahkan penguasaan mereka selama hampir 8 abad itu kembali kepada Kristian. Kejayaan mereka membina tamadun dalam keadaan mereka mempunyai kepelbagaian bangsa dan penganut agama samawi juga adalah sesuatu yang sangat unik. Sudah pasti ia ada kaitan dengan kefahaman terhadap ajaran Islam yang dipraktikkan dalam bentuk siasi. Rujukan tentunya terhadap contoh-contoh awal yang ditunjukkan oleh Khalifah Islam dalam memberi dan menjamin hak asasi setiap penganut agama, yang mana mereka boleh hidup aman damai di bawah pemerintahan Islam. Oleh sebab itulah kita dapat menyaksikan sejarah di mana umat Islam, Kristian dan Yahudi saling membantu mewujudkan suasana keilmuan yang baik, terutamanya di Cordova. Ini kelihatan begitu relevan dengan negara kita sekarang yang mempunyai kepelbagaian latar bangsa dan penganut agama. Oleh itu, demi mencapai puncak kemajuan, kerjasama antara kaum ini harus diberi tumpuan yang wajar bagi meningkatkan kerjasama dan kefahaman dalam kalangan rakyat yang ada. Itu sahaja daripada kumpulan kami, dan ini adalah sumber rujukan yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.